Warahmatullahi wabarakatuh. Merayau lagi petang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah ni dah hantar ayam ah. Ada kedai ayam tu. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sengit sedikit settingnya. Kenapa kau break bang oi? Breaknya mengejut pula tu. Kenapa banyak sangat kereta ni? Sekolah. Balik sekolah. Balik sekolah. School. Ni sebab hujan ni semua bukan keluar kereta lah. Doakan mudah-mudahan hujan turun penyakit yang kat Kelantan. Kesian dekat sekolah macam-macam SOP nak diganti. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ni rayau lagi. Pada petang ni sebab ada rawatan lagi ni. Tapi agak lewat sedikit hari ni. Jadi keluar ada sedikit. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dia. Sambil-sambil ngantar air, sambil-sambil ngantar daging. Ini nyambil lah rawatan dan 3 in 1. Tak tahulah kalau rumah saya nak pergi asam pedas pula tak tahulah. Yalah, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Petang ni merayau lagi, petang ni keluar lagi. Inilah sedikit kalau tengok kehidupan saya sebenarnya. Ni PKP ni kita main dekat-dekat je. Sebab biasanya kalau bukan PKP ni saya banyak di atas jalan raya. Banyak orang sana, banyak orang sini. Bukan sekadar jalan-jalan lah, bukan jalan-jalan saja, tetapi terlibat dengan perubatan. Pergi sana sini pun sebenarnya bila keluar daripada rumah tu ialah langkah dengan perubatan untuk buat rawatan, untuk bantu masyarakat. Jadi ini on the way ke Muar. Rawatan nanti lepas maghrib nantilah rawatannya. Cuma ni on the way saja. Dan mudah-mudahan sempat balik. Kalau sempat balik kita live daripada dalam ni je nanti. Jadi bab perubatan kita kongsi bab perubatan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pagi tadi saya cerita berkenaan dengan tanda-tanda kematian. Tanda-tanda kematian. Jadi petang ni tuan-tuan, alhamdulillah petang ni di Batu Pahat hujan. Di Batu Pahat hujan, alhamdulillah hujan rahmat. Jadi pada petang ni mungkin kita nak sembang buat apa ni petang ni. Saja je sebenarnya, saja buka. Tapi sambil-sambil dah halang saja tuan-tuan, kita carilah benda yang kita boleh bincangkan, benda yang boleh kita sembang-sembang pada petang ni. Mungkin bab perubatan ke ataupun apa-apa lah. Biasa bab perubatan lah sonok tuan-tuan. Sonok kita sembang bab perubatan. Jadi insya-Allah antara tanda gangguan lah tuan-tuan. Tanda-tanda gangguan. Banyak lah tuan-tuan antara tanda-tanda gangguan yang terdapat pada tubuh badan manusia apabila dia kena ganggu dengan jin, kena ganggu dengan makhluk halus. Dia ada dua pecahan besar. Yang pertama sewaktu jaga, dan yang kedua sewaktu kita tidur ataupun datang melalui mimpi. Cuma yang berkaitan mimpi ni tuan, yang berkaitan mimpi, pastikan mimpi yang kita alami tu tadi dia kerap. Dia kerap berlaku tuan. Kerap berlaku. Maknanya mimpi hampir serupa ataupun sama. Yang sama ataupun hampir serupa. Dia kerap berlaku lebih kurang dalam seminggu 2 kali atau sebulan 4-5 kali. Tu makna kerap lah tuan-tuan. Itu maknanya kerap. Macam tengah hari tadi. Tengah hari tadi suatu dah berjalan rawatan, ada orang telefon tanya berkenaan dengan apa yang telah dialami oleh keluarga dia. Okey, antara simptom yang dialami oleh keluarga dia
yang ni keluarga dia ada masalah sedikit. Keluarga dia masalah berkaitan dengan, saya tak pasti, antara dua saja tuan-tuan. Antara dua saja. Dari segi tanda-tanda dia tu, kemungkinan besar antara dua. Yang pertama saka, yang kedua berkaitan dengan jin ni suka kepada dia. Antara dua saja tuan-tuan. Sebab simptom yang dia kena tu agak berat, agak teruk sebenarnya. Yang pertama, dia rasa seolah-olah sentiasa didampingi, sentiasa ada benda di sebelah dia, sentiasa dampingi, sehingga kan waktu tidur pun didampingi. Malahan tuan-tuan, bukan sekadar didampingi, bukan sekadar didampingi, malahan ditiduri oleh makhluk tu tadi, oleh makhluk yang namanya jin tadi. Dia dah tiduri keluarga dia, tapi seorang je lah yang kena ganggu masa sekarang ni, seorang. Agak teruk gangguan dia, sebab kalau berkaitan dengan sihir, dia bukan begitu tanda dia. Sihir dia bukan begitu. Dia tidak tidur, dia tidak perkosa, tu bukan sihir. Jadi yang tidur bersama, ditiduri ataupun diperkosa ni dua saja tuan-tuan. Sama ada saka ataupun berkaitan dengan jin lelaki suka kepada manusia. Antara dua tu saja. Jadi saya bagi tahu, badan dia memang banyak kesan lebam lah. Dia kata selalu ada kesan lebam. Sebab bila mana dia bermimpi ataupun dalam keadaan separuh sedar, hari tu macam kena tindih, hari tu macam ditiduri, hari tu macam diperkosa, dan mesti ada tanda-tanda lebam. Dan tuan-tuan, untuk makluman, sebenarnya bila disebut berkaitan dengan diperkosa ni, bukan dia hayal tuan-tuan, bukan hayalan semata-mata, malahan dia benar-benar terjadi tuan-tuan. Dia benar-benar terjadi. Cuma yang membuat onar tu tadi, yang buat jahat tu tadi, bukan manusia, tetapi golongan jin, yang dia dalam keadaan separuh sedar, bukan sedar sepenuhnya dan tidak tidur sepenuhnya. Dan bagaimana yang dikatakan benar-benar terjadi? Mengapa saya kata benar-benar terjadi? Tuan-tuan, bila sebut perkosa ni, paling mudah kalau pasangan suami isteri bersama. Saya nak gambarkan kepada tuan-tuan, suami isteri bersama, dan bila bersama tu kan ada dengan cairannya, dengan klimaksnya. Itu semua terjadi tuan-tuan. Itu semua terjadi bagi kes-kes yang jin memperkosa wanita. Dan sebenarnya bahaya bagi dia bila mana dia berkahwin dengan satu ketika, kalau umurnya panjang dan kalau ada jodohnya, bila dia berkahwin dan dia rasa macam tak seronok dengan suami dia. Dia rasa macam tak seronok. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kekuatan jin tu dia lebih daripada kekuatan manusia. Kekuatan jin tu lebih, tenaga jin tu lebih daripada tenaga manusia. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan, jin yang ada sayap, sama ada jin, syaitan, iblis tuan-tuan, masih lagi yang bersayap tuan, masih lagi naik dengan kepak mereka ke langit, di pintu langit pertama, duduk di langit yang pertama untuk curi-curi dengar apa yang malaikat bincangkan, apa yang malaikat buat. Mereka curi-curi dengar supaya mereka dapat apa jua yang dibincangkan oleh malaikat, mereka dapat dengar tuan-tuan. Jadi mereka sampai dulu kepada manusia. Itu masalahnya tuan-tuan. Jadi sebab itulah golongan jin kan, tenaga, dari segi mereka ni ada tenaga yang luar biasa tuan-tuan. Jadi bila mana kalau dia berkahwin tuan-tuan, berkahwin manusia ni, kita sama tuan, lebih kurang dia punya tenaga dia sama manusia, tapi jin tenaga dia lain. Begitu juga bila dia bersama dengan pasangan tuan-tuan. Bila dia bersama dengan pasangan tidak sehebat bagaimana jin, nanti dia jadi sebenarnya sangat bahaya. Jadi saya kebetulan, tapi dia punya bukan duduk di dekat dengan saya, duduk jauh daripada saya. Jadi saya kata susah saya nak buat rawatan. Sebab kita tidak ada rawatan jarak jauh, satu. Dan lagi satu masalah, kita dalam keadaan masih lagi PKP tuan-tuan. Masih lagi PKP. Jadi bila PKP memang saya tak boleh nak buat apa-apa lah tuan-tuan. Yang boleh kita bantu dia dengan solat hajat. Solat hajat buat bacaan Yasin. Itu yang saya boleh bantu. Dan untuk makluman, nanti saya rasa saya ubah sedikit yang Yasin tu. Buat masa sekarang ni saya buat semua jenis penyakit. Untuk penyakit-penyakit, nanti bacaan Yasin tu dekat ni sebab ada orang minta untuk arwah juga tuan-tuan.
Saya biasa saya buat majlis bacaan Yasin. Apa-apa saya buat majlis bacaan Yasin 2 minggu sekali. Tapi nampak gayanya macam saya terpaksa buat seminggu sekali, setiap hari Khamis malam Jumaat. Buat masa sekarang ni saya memanglah di surau sepenuhnya. Kalau hari Khamis tu tengok macam mana keadaannya. Kalau sebab di surau ni kita susah lah sedikit nak ambil nama, susah sedikit sebab ramai sana. Kalau di rumah saya buat sendiri di rumah tu, mungkin saya boleh ambil banyak sedikit nama. Sebab kalau di surau tu lama-lama sangat marah orang tu kan. Marah orang surau nak menyebut beratus-ratus orang yang hantar nama nanti. Jadi tuan-tuan, nanti saya maklumkan kemudian lah. Itu benda yang tepi lah tuan-tuan, benda lain. Jadi tuan-tuan, itu dan menimbulkan kerisauan pada dia tuan-tuan. Bila mana family dia tadi tuan-tuan bagi tahu, dia tak suka, dia takut. Tetapi tuan-tuan, sebenarnya dalam masa ni, pengalaman saya lah saya cerita tuan-tuan. Sebenarnya bila kes ni berlaku tuan-tuan, bila benda ni terjadi dan kerap terjadi tuan-tuan, memang dia takut. Tetapi kadang-kadang dia tertunggu-tunggu. Dia takut, dalam masa yang sama dia tertunggu-tunggu jin tu datang tuan-tuan. Dia takut jin, tapi dalam masa yang sama dia rasa seronok tuan-tuan. Dia rasa seronok, dia tertunggu-tunggu. Itu yang menyebabkan kadang-kadang dia tak nak pergi berubat tuan-tuan. Dan sebenarnya nak buat rawatan orang begini susah tuan-tuan. Susah, agak susah sedikit. Sebab jin tu dah biasa bersama dengan dia. Jin tu dah biasa tiduri dia. Bukan sekali dua tuan-tuan, bukan sekali dua. Dah kerap sangat dia kena tuan-tuan, dah kerap sangat. Cuma saya tanya juga tadi, pastikan betul-betul ke kita ni dalam keadaan separuh sedar ataupun betul dalam keadaan mimpi sepenuhnya. Sebab saya takut tuan-tuan, dia bukan dalam keadaan separuh sedar, malahan sepenuhnya sedar. Tetapi yang rogol dia, paling mudah saya cakap rogol lah tuan-tuan, yang perkosa dia bukan jin, kita takut manusia. Itu yang kita bimbangkan tuan-tuan. Kadang-kadang ada dengan kaedah ilmu pukau. Bang, bahayanya bang. Ada kaedah ilmu pukau tuan-tuan. Dia boleh memukau mangsa, tetapi pukau ni tuan-tuan, dia tidak melibatkan kehormatan biasanya. Pukau ni dia hanya ambil barang-barang di rumah, dia rembat semua barang-barang berharga di rumah. Itu pukau. Cuma ada tuan-tuan, ada kadang-kadang orang guna salah guna ilmu pukau. Dia pukau ni tadi bukan untuk dapatkan duit, tetapi untuk dapatkan keseronokan. Untuk dapatkan keseronokan, dia pukau mangsa tu tadi bukan untuk dapatkan duit, untuk dia bersonok-sonok, untuk dia macam mana itu tuan, untuk dia seronok lah, paling mudah tuan-tuan kita sebut. Untuk dia berseronok, bukan untuk dia mencuri, bukan untuk dia gunakan untuk mencuri harta benda tuan-tuan. Pukau ni itu dia salah guna kan. Dia salah guna ilmu dia tuan-tuan. Dia dah lah buat ilmu tu, belajar ilmu, salah dah, kena dia salah guna pula tuan-tuan. Sebab tu saya tanya tadi, betul-betul dalam keadaan separuh sedar atau dalam mimpi, ataupun jaga sepenuhnya. Sebab dia kata dari segi penceritaan tu, dia katanya separuh sedar tuan-tuan. Separuh sedar, dan dia nampak benda tu dengan tinggi, dengan hitam, dengan gelapnya tuan-tuan, selalu sangat tindih. Jadi tuan-tuan, ini salah satu tanda tuan-tuan, salah satu tanda kita ada masalah gangguan. Selain daripada tu tuan-tuan, dia ada masalah yang lain juga, iaitu dia kerap dengar atas rumah dia orang berjalan. Bukan berlari, dengar orang perak berjalan. Dan bukan, dia dah pastikan. Saya tanya ada musang tak, ada beruk tak, ada monyet tak kawasan tu. Dia kata kalau musang tidak mungkin berlaku, tidak mungkin dengar begitu. Dengar macam orang berjalan kan, perak. Kalau musang ni dia lari kan, dia berlari di atas zinc. Tapi ni dia bukan lari tuan. Dia tidak berlari, malahan dia berjalan selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Dengar dia punya zinc, dia pijak zinc tu tadi dengar. Jadi tuan-tuan dan puan, itu antara pagi tadi lah, benda yang pagi tadi yang saya dapat, yang diceritakan oleh pesakit sendiri. Bukan pesakit, keluarga pesakit. Keluarga pesakit
Cuma sekarang ni dia dalam keadaan dikatakan macam trauma lah. Dia akan takut nak tidur malam, jadi tak boleh nak tidur, tuan-tuan. Dia takut dah. Dia dah mula takut. Allah alam lah. Saya kata saya tak boleh nak pastikan sama ada yang ganggu dia tu tadi, sama ada daripada keturunan saka ataupun yang jin jantan atau jin lelaki suka kepada keluarga dia, ahli keluarga dia tadi, tuan-tuan. Ahli keluarga dia tadi perempuan lah, tuan-tuan. Dia antara dua saja, sama ada jin saka ataupun jin yang suka kepada adik perempuan dia tu tadi, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, antara tanda waktu mimpi, tuan, apa lagi, tuan? Tanda waktu mimpi ni banyak lah. Banyak, antara dia kerap bermimpi ni kalau berkaitan dengan sihir, tuan, berkaitan sihir ataupun saka. Saya istilah sebagai gangguan lah, tuan. Mudah. Gangguan ni lebih meluas. Mimpi-mimpi yang berkaitan dengan gangguan, sama ada saka ke, sihir ke, santau ke, ini antara tanda-tanda dia, tuan. Kita cerita pada petang ni melalui mimpi. Tanda-tanda melalui mimpi yang terdapat pada seseorang yang ada masalah kena gangguan. Okey, yang pertama sekali, sebelum dia kena gangguan, sebelum terkacau mimpi, yang pertama sekali, dia susah nak tidur malam. Dia susah nak tidur malam. Kita, tuan-tuan, biasanya pukul 10, pukul 11 tu dah mula masuk lah. Dah mula masuk, sama ada tuan-tuan ada yang membaca Quran, ada yang zikir, ada yang jenis sebelum tu kita baca buku. Tetapi ramai sekarang ni dia tengok telefon. Termasuklah saya, tuan-tuan, termasuk saya. Saya tengok telefon sebelum kita nak tidur lah. Lepas tu letak telefon tu, zikir lah apa yang patut kita zikir sehinggalah lena. Tapi biasanya, tuan-tuan, bila kita zikir, mula zikir, tuan-tuan, kita bila sebut zikir, tuan-tuan, kita akan cepat mengantuk, tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok TV sampai pukul 2-3 pagi pun tak ada masalah. Kalau tengok telefon 2-3 pagi pun tak ada hal, tuan-tuan. Tapi bila kita dah letak telefon, mula kita nak zikir, zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tuan-tuan, zikir ni cukup hebat, tuan-tuan. Zikir ni cukup hebat. Salah satu dia, tuan-tuan, salah satu kelebihan zikir ini, tuan-tuan, yang mana zikir ini dapat membantu kita apabila datangnya Dajjal. Bila mana Dajjal diturunkan dan Dajjal diwujudkan, ada muncul saja Dajjal nanti, tuan-tuan, satu ketika, tuan-tuan, dalam masa beratus hari, tuan-tuan, kita di dunia ni akan kehilangan air, kekeringan air. Kita akan kekeringan air, tuan-tuan, bila Dajjal diturunkan, bila Dajjal ni keluar, tuan-tuan, dalam masa beratus hari. Jadi, tuan-tuan, bagi orang yang beriman, tetapi dia tidak beramal soleh, dia orang beriman, maksud beriman ni, tuan, dari segi Islam ni lah, dia yang beragama Islam tetapi dia tidak beramal soleh. Jadi dia turut tergoda dengan hasutan oleh Dajjal juga, tuan-tuan. Jadi antara zikir yang boleh selamatkan kita selama mana kita berada atas muka dunia, tidak lapar, tidak dahaga, tuan-tuan, iaitu zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tuan-tuan. Jadikan amalan, bukan nanti tunggu Dajjal keluar baru nak buat. Tak, kena buat daripada sekarang, tuan-tuan. Banyak amalan-amalan lain, itu salah satu antara zikir yang kita boleh buat sebelum kita nak tidur malam. Biasa kita zikir, kita lena, tuan. Tapi bagi orang yang ada masalah gangguan, dia sukar untuk tidur malam. Dia susah nak tidur malam, tuan-tuan. Biasanya dia letak kepala, tuan-tuan, letak lebih kurang dalam setengah jam, pejam, tak lena. Masuk sejam, pejam, tak lena. Masuk 2 jam, pejam, tak lena. Akhirnya, tuan-tuan, dalam pukul 1 pagi baru dia tidur. Letak kepala pukul 10, tuan. Pukul 10 malam dah letak kepala dah untuk tidur. Tetapi pukul 1 pagi baru lena. Berapa jam, tuan-tuan, duduk dalam bilik, pusing sana, pusing kanan, pusing kiri, tak juga boleh lena. Dah tu pula, tuan-tuan, bila lena saja, tuan-tuan, bila tertidur saja, terjaga-jaga, terkejut.
Tidur saja terkejut. Tidur terkejut tuan-tuan. Dia terkejut. Sering kerap terbangun tengah malam dalam keadaan yang tercungap-cungap, dalam keadaan yang kita istilahkan sebagai letih, dalam keadaan yang berdebar, letih, berpeluh-peluh kadang-kadang tuan-tuan. Dia terbangun daripada tidur dia. Itu antara tanda awal bila mana dia mula kena gangguan. Okey, antara mimpi yang ada kaitan dengan gangguan. Petang-petang menguak ni puan. Petang-petang menguak ni tak tahulah. Bawa kereta laikon lagu tu lah tuan-tuan. Okey, yang pertama berkaitan dengan binatang berbisa. Semua jenis binatang berbisa, ular, kalajengking, lipan, katak buru. Cuma kalau katak dalam rumah lain pula. Tu kalau banyak katak dalam rumah lain tuan-tuan. Okey, dia katak buru. Katak buru ni tuan-tuan, tanda yang lain. Okey, mimpi binatang-binatang berbisa, yang bertaring atau berbisa. Okey, yang berbisa ni apa dia tuan-tuan? Ular, kalajengking, lipan. Ni semua yang berbisa lah. Kalau kena sengatan dia, kalau kena patukan dia, sangat membahaya. Jadi dalam mimpi ni, cerita dalam mimpi, dia bermimpi sering dikejar ular, mimpi sering dikejar binatang berbisa, mimpi sering dikejar binatang buah, binatang bertaring, dikejar harimau, dikejar singa, dikejar anjing, kucing, tikus semua bertaring kan. Haiwan-haiwan yang bertaring ataupun haiwan-haiwan liar. Liar ni termasuklah singa, harimau dan mawah. Beruk tuan-tuan, beruk dia bertaring juga tuan-tuan. Dia bertaring. Mana-mana binatang bertaring lah tuan-tuan. Mana-mana binatang yang bertaring. Bertaring tuan-tuan, sama ada kalau berbisa ular. Ular dia kalau patuk kan dia ada taring depan tuan-tuan. Taring. Okey, binatang-binatang bertaring, binatang-binatang liar, binatang-binatang berbisa. Ini antara dia tuan-tuan. Antaranya yang ada masalah berkaitan dengan gangguan, dia kerap bermimpi binatang-binatang berbisa, kerap bermimpi binatang-binatang yang bertaring, kerap bermimpi binatang-binatang yang liar. Tuan-tuan, itu antara tanda gangguan yang pertama dalam mimpi. Ustaz, kalau mimpi bunuh ular apa maksudnya? Bagus. Sebenarnya bila mimpi bunuh ular ni puan, biasanya kalau mimpi bunuh ular ni kita lawan. Sebenarnya bagus, kuat, kita kuat. Sehingga dia dihantar kita cepat. Dan kalau untuk makluman lebih lanjut lah, kita singgah sini dulu ke balik ke? No. Balik je lah. So saya ada tempat ni saya nak singgah untuk hantar barang tuan-tuan. Tapi nanti dulu yang tu nanti saya pergi tempat lain dulu. Okey. Mimpi berkaitan ular, mimpi berkaitan binatang berbisa, mimpi berkaitan binatang buas, binatang bertaring, dia ada hubung kait dengan sihir. Biasanya ada hubung kait dengan sihir. Tetapi bila mana kita dapat lawan dalam mimpi tadi, kita bunuh ular tu, mana kita kuat, kita ada energi, kita ada kekuatan. Alhamdulillah. Puan ada kekuatan, atau siapa-siapa sajalah, siapa-siapa saja yang mana bila kita dapat lawan binatang tersebut, kita dapat bunuh dia, bermakna kita kuat. Allah lindung kita lah tu. Itu maksudnya Allah lindung kita daripada kita kena sihir. Sebab lebih bahaya kalau kita mula kena gigit atau mula kena patuk. Kalau dengan ular patutlah. Kalau binatang yang bertaring mungkin kita kena kekah, kena kokak, kena kekah atau kena kokak dengan binatang buah, binatang bertaring. Kalau ular dipatuk, itu tandanya sihir kita dah mula kena. Kita dah mula kena sihir. Sihir dah mula meresap dalam badan kita. Kalau kita kena gigit, kita kena patuk tuan-tuan. Itu menandakan sihir dah mula resap dalam badan. Tapi kalau puan, macam puan ditanya tadi, kalau mimpi bunuh ular apa maksudnya? Maksudnya Allah lindung kita, maksudnya kita kuat, maksudnya kita ada energi yang kita boleh lawan sihir tersebut. Kita lawan lah tu maksudnya.
Itu tuan. Tahniah lah, tahniah. Tahniah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mana bila bermimpi ular, dalam mimpi tersebut dia cantas ular tersebut, dia bunuh ular tersebut. Tahniah saya ucapkan. Kerana apa? Kerana anda kuat. Kerana anda kuat. Sebab itulah anda dapat lawan. Tuan-tuan dan puan dapat lawan dia. Ini paling bagus tuan. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Selamat datang Yus. Lama tak jumpa. Jadi tuan-tuan dan puan, ini antara yang mimpi lah tuan. Yang mimpi berkaitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih. Tak laju lah, bawa pelan-pelan lah. Apa ni 80 lah tuan. 80 dia tak laju. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, itu antara tanda yang pertama lah, mimpi berkaitan dengan binatang. Okey, yang kedua, ini sama ada, nanti saya rumuskan sama ada sihir ataupun saka. Dalam mimpi kita, dalam mimpi tuan-tuan sering bermimpi dalam tidur sering bermimpi. Tapi tuan-tuan, sebelum kita nak takrifkan mimpi ni tuan-tuan, mimpi ni tuan-tuan yang terjadi di tengah malam tuan-tuan, bukan mimpi siang hari. Kalau mimpi pukul 8 pagi, saat saya tidur saya mimpi 8 pagi, tak boleh ambil kira tuan-tuan. Mimpi siang hari tak boleh ambil kira. Begitu juga kalau kita mimpi lepas subuh pun tak boleh ambil kira tuan-tuan. Kita terlajak. Syaitan cukup suka time ni tuan-tuan. Bila orang azan subuh tu, dia punya tiup kita bagi mimpi lena. Allahu Akbar. Lena sungguh-sungguh, sehingga kan subuh kita lebuh tuan-tuan. Lebuh subuh kita, tertinggal subuh kita. Pasal apa? Sebab syaitan tiup lagi tuan-tuan. Dia tiup bagi mimpi syok-syok punya tuan-tuan, mimpi beh-beh punya tuan-tuan, mimpi kau-kau punya. Terutamanya kalau kita tidur lagi pada waktu subuh, InsyaAllah kita akan lajak. InsyaAllah kita tidak akan bangun boleh sebab subuh pada waktu dia. Biasa ni yang orang Melayu istilah sebagai subuh gajah tuan-tuan. Bukan subuh gajah lagi dah tuan-tuan. Terlepas terus dah tuan-tuan. Kalau dia tidur lagi lepas subuh lah tuan-tuan. Kalau dia tidur lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi sahabat-sahabat beri salam. Fiz, okey Fiz ah. Okey, dah COVID semua dah sihat dah. Okey lah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mimpi kekasih hati. Alamak. Mimpi kekasih hati. Bagaimana lah Ustaz? Okey, mimpi kekasih hati. Mimpi siapa Yus? Mimpi siapa? Aku rasa kalau hang sebut mesti aku kenalnya. Okey, mimpi kekasih hati. Kekasih hati sama ada Rasulullah ke? Kalau kekasih hati kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semestinya lah tuan-tuan. Semestinya kalau kita bermimpi kekasih hati yang dimaksudkan tadi ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna kita betul-betul mimpi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Tetapi jika masuk Yus tadi, jika masuk tuan tadi berkaitan mimpi yang kata kekasih hati tadi tu ialah mungkin isteri. Kalau bermimpi akan isteri tu, mungkinlah kita rindu akan isteri, ditonjolkan terlalu rindu sangat, dia tonjol sampai dalam mimpi, terbawa sampai ke dalam mimpi tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tahniah. Tetapi kalau bermimpi kekasih hati yang dah pun pergi lama meninggalkan kita, itu menandakan dia juga merindui kita tuan-tuan. Dia juga merindui kita. Maksudnya dia mungkin ada tersebut, ada terkenang. Contoh tuan-tuan, contoh saya buat, kita pernah berkawan, kemudian berpisah, berkawan kerana Allah, berpisah kerana Allah, jodoh kita tidak bersama. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang sampai satu ketika bermimpi, kita mimpi, bermakna pada waktu itu tuan-tuan, mungkin pada waktu itu juga bukan dia mimpi, mungkin siang tadi ke dia ada menyebut nama kita, adalah sekelumit rasa macam pernah mengingati semula. Tuan-tuan, itu saja, tak ada apalah tu. Mimpi kekasih hati. Tetapi kalau bagusnya kekasih hati kita tu ialah Nabi SAW. Allahu Akbar.
betapa nikmatnya bila mana kita bermimpi berjumpa dengan Nabi. Bukanlah sekadar mimpi, tuan. Kalau kita bermimpi berjumpa Nabi, ketahuilah bahawa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asli, yang asal. Bukanlah jelmaan jin, bukanlah jelmaan syaitan. Kerana jin dan juga syaitan tidak boleh menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara tanda lain yang berkaitan dengan sihir iaitu sering bermimpi benda-benda tajam. Benda-benda tajam, sering bermimpi benda-benda tajam, kaca, paku, keris, pedang, pisau, tombak. Apa lagi yang tajam? Apa lagi yang tajam? Parang, golok. Asalkan benda tajam. Sering sama ada benda tu dilemparkan pada kita ke, ataupun diacukan kepada kita. Pisau diacukan, jarum dilempar, anak panah dilempar kepada kita, tombak dilemparkan kepada kita. Itu antara tanda kita mungkin nak kena gangguan berkaitan dengan sihir. Ada seseorang yang cuba untuk menyihir kita, tuan-tuan. Itu tanda dia, antara tanda dia, tuan-tuan. Sering bermimpi benda-benda tajam, sering bermimpi benda-benda yang miang. Dia bermimpi buluh, bermimpi tali guni, tuan, tali guni miang, tuan. Rambut, dia mimpi makan rambut, tuan. Makan rambut, bermimpi makan kuku. Kita dah sampai ni. Ini pada Jawa di pada Jawa dah lepas dah. Dah lepas tu? Belum belum lepas. Alhamdulillah, 2 hari lepas baru jumpa mai rumah saya. Ustaz rakan seperjuangan sama aksiden, tuan. Ustaz Razali. Oh, Razali Lenggong, alhamdulillah. Tuan-tuan, Li Lenggong. Ini yang saya, kawan-kawan saya ramai. Kebetulan saya tidak terlibat dengan sukan sangat, tuan-tuan. Saya ni sejarah lah, tuan-tuan, yang you cerita, tuan-tuan, Yusri cerita ni sejarah lah. Sejarah kenangan yang tak akan mungkin mereka lupa lah, tuan-tuan. Kita kawan-kawan pun tak akan lupa lah, tuan-tuan. Tak akan lupa, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Ada satu ketika kita pergi bersukan. Saya tak ikut sebab saya tak terlibat sangat dengan sukan, tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat saya lah. Waktu tu ada sukan di Kedah, tuan-tuan, tak silap saya. Sekolah-sekolah agama bersukan, sekolah-sekolah pondok lah. Dan kita ada menyewa kenderaan van apa semua, tuan-tuan, untuk pergi bersukan. Namun, tuan-tuan, satu Allah beri ujian lah, tuan. Beberapa orang terlibat dalam kemalangan tersebut, termasuklah Yusri ni tadi. Termasuklah Yusri ni tadi, tuan-tuan. Sehingga kan retak tulang belakang, tak silap saya, Yus. Siapa lagi yang ada yang terlibat? Razali, Yus. Siapa lagi, Yus? 2 orang ni, dia 4 orang kan. 4 sahabat nyaris maut. Tu masuk dalam berita, tuan. Masuk dalam sahabat tu, 4 sahabat nyaris maut. Siapa lagi ya? Yes. 2 orang, Yusri, Li, lagi siapa lagi? Ada 4 orang semua. 4 orang sahabat nyaris maut, tuan. Jadi ni kenangan lah, tuan. Kenangan pahit yang tak mungkin akan seseorang lupa lah, tuan. Bila mana ada kenangan pahit dalam hidup dia yang hampir beragut nyawa, tuan. Tak mungkin orang tu akan lupa, tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Rasdan Ustaz Fahmi 7-Eleven Parit Bakar. 7-Eleven Parit Bakar. Okey. Tapi ni Parit Jawa baru. Ya. Di Parit Jawa. Saya dah sampai Parit Jawa sebenarnya. Parit Jawa dah sampai ke Muar ni, tuan. Saya menghala ke Muar sekarang ni. Baru sampai Parit Jawa, nak ada sampai ke Parit Bakar. Yang ni saya nak jumpa orang, saya nak hantar barang sedikit. Barang yang boleh dimakan. Saya Dodol satu-satunya. salah satunya dodol lah. Dodol ni memang saya ada satu tempat beli dodol, tuan. Dia buat dodol tu memang sedap, tuan. Orang tua kacau, tuan. Muhammad Rasdan, Dan dia tahu. Wong. Rasdan kadang-kadang orang tak kenal, panggil Wong. Dia muka macam Cina. Tuan. Ada 4 sahabat nyaris maut. Yusri, Ali, Fahmi, Dan ataupun Wong. 4 orang betul lah.
Ni semua Fahmi satu kampung dengan saya tuan-tuan, dua pupu saya Fahmi. Sebab kami di sekolah tu kebanyakan, kalau saya di kampus saya tu memang sepupu sepapak saya lah, ramai yang sekolah di satu sekolah di pondok tu. Ni ramai orang. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, kita berbalik kepada tanda-tanda gangguan. Okey, ada lagi tanda-tanda dia. Kita sering bermimpi. Ini saya campur lah tuan-tuan, campur dah. Bukan sekadar yang sihir sajalah. Okey, sering bermimpi jatuh daripada tempat yang tinggi. Kerap jatuh tuan-tuan, kerap mimpi. Salam Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk Seri sihat ke Datuk Seri? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Saja je Datuk Seri ni kongsi-kongsi sikit-sikit petang-petang ni dalam on the way nak pergi buat rawatan sebenarnya. Kita mimpi tengok orang suat panggil nama kita penuh lagi bahaya. Dan ni Muhammad Suhaimi ni tentang, kalau untuk makluman sahabat-sahabat yang lain lah, Muhammad Suhaimi ni lah Datuk Seri Suhaimi Razali, orang hebat ni, retis-retis ni tuan-tuan. Orang hebat, salah seorang guru saya tuan-tuan, salah seorang guru saya dalam menuntut dalam perubatan Islam lah. Perubatan Islam, salah seorang guru saya tuan-tuan lah, Datuk Seri Suhaimi. Saya pernah belajar, pernah menuntut dengan Datuk Seri juga. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Seri atas ilmu yang dicurahkan, ilmu yang diberikan. Sangat berguna lah, sangat berguna. Dan ilmu tersebut saya gunakan setiap hari Khamis malam Jumaat tuan-tuan. Inilah kaedah metodologi yang saya dapat daripada guru saya, iaitu Datuk Seri Suhaimi ni tadi tuan-tuan. Datuk Seri Suhaimi ajak saya dari segi metodologi ataupun kaedah perubatan menggunakan surah Yasin tuan-tuan. Satu surah Yasin tu kalau kita faham tuan-tuan, kalau kita faham betul-betul satu surah Yasin tadi, dia boleh jadi ubat tuan-tuan. Tuan-tuan baca surah Yasin saja pun boleh jadi ubat. Dan Alhamdulillah saya aplikasikan. Terima kasih banyak-banyak pada tuan guru saya Datuk Seri Suhaimi kerana mencurahkan ilmu, menyampaikan ilmu rahsia surah Yasin tuan-tuan. Khusus tuan-tuan, saya belajar dengan Datuk Seri secara khusus berkaitan dengan surah Yasin saja. Berdepan tuan-tuan, berakad berdepan, berijazah tuan-tuan dengan Datuk Seri. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan Datuk Seri. Mudah-mudahan Allah beri kesenangan kepada Datuk Seri. Dia beri kekayaan dunia dan akhirat mudah-mudahan. Dan dia beri kelapangan di dunia dan juga di akhirat. Tuan-tuan, sebab ilmu tuan-tuan bila kita dapat, bila kita guna, kita rasa sangat-sangat bermakna tuan-tuan. Jangan jadi macam patah Arab kata, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pokok yang tidak berbuah. Tetapi Alhamdulillah, ilmu yang Datuk Seri curahkan kepada kami ini tuan-tuan, terutama saya sendiri, Alhamdulillah saya guna sebaik mungkin lah, sebaik mungkin, terutamanya dari segi metodologi untuk Yasin. Saya biasa saya buat pada hari Khamis malam Jumaat tu. Hari Khamis malam Jumaat saya duk baca tu, itulah ilmu yang Datuk Seri curahkan beri kepada saya gunakan. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan Datuk Seri. Sihat sikit tapi Alhamdulillah Datuk Seri dia ada masalah kesihatan sedikit. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kirimkan penyembuhan. Mudah-mudahan Allah dengan asbab Datuk Seri banyak menyampaikan ilmu, dengan sebab mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tu boleh memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan orang lain dapat manfaat tersebut, orang lain doakan dengan asbab tersebut, Datuk Seri disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, ini salah satu guru saya yang saya segan lah tuan-tuan. Bila duduk ni saya malu. Saya malu tuan-tuan. Kita jadi orang kecil tuan-tuan. Kita bila makin banyak kita belajar tuan-tuan, semakin bodoh tuan-tuan kita ni sebenarnya. Makin lama kita belajar, makin banyak kita belajar, rupa-rupanya kita ni makin bodoh tuan-tuan. Makin tak apa cerdik, makin kurang cerdik, makin banyak yang kita tak tahu betapa luahnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam yang saya belajar Yasin lah tuan-tuan. Saya suka saya kupas sikit tuan-tuan. Bab Yasin saja tuan-tuan.
Rupanya Yasin saja dah ada berpuluh metodologi, berpuluh kaedah yang kita biasa tahu tuan-tuan. Yasin 7 Mubin tuan-tuan. Yasin 7 Mubin tu biasalah daripada dulu tuan-tuan. 7 Mubin tu tak lari, dan saya pun masih amal juga 7 Mubin. Cuma 7 Mubin ni pun ada beberapa kaedah, bukan satu kaedah tu saja. Ada banyak kaedah 7 Mubin tuan-tuan. Jadi inilah yang saya duk amalkan tuan-tuan. Alhamdulillah. Terima kasih tuan guru saya. Tapi dia banyak tuan-tuan, banyak kaedah. Tuan-tuan kalau kaedah betul-betul tuan-tuan nak pelajari yang berkaitan dengan metodologi Yasin, pergi belajar Datuk Seri. Hubungi Datuk Seri Sahimi. Datuk Seri ada 2 di Ruqyah Resources. Dia ada 2 Ruqyah tuan-tuan. Satu di pelancaran produk baru saya. Tengok tu dia baru cakap tu, keluar produk baru pula lagi tu. Tahniah Datuk Seri. Tahniah Datuk Seri. Ada keluar produk baru. Okey, saya dah sampai, dah nak sampai ni. Lebih kurang 2 minit lagi sampai kot. Okey, ada pelancaran produk baru saya di TV Hijrah pada 22 bulan 3. Doakan saya agar dapat bantu ramai orang dalam skala besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya boleh terlibat dah tu. Ni kok boleh terlibat ke apa ke, alhamdulillah. Kok boleh bantu mana yang patut. Kita ni orang kecil, ya tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Datuk Seri diberi kemudahan oleh Allah SWT, diberi kesembuhan dan diberi kejayaan dengan produk yang baru akan dilancarkan pada 22 bulan 3 ni jam 9 pagi di TV Al-Hijrah. Tahniah Datuk Seri, ada keluar produk baru ni. Rangkaian produk Datuk Seri ni banyak tuan-tuan, terlampau banyak. Banyak dengan jenama di Ruqyah, jenama di Ruqyah, tuan-tuan boleh tengoklah, banyak dan ramai tuan-tuan. Datuk Seri kalau kita tengok dah lama terlibat perubatan, salah seorang pakar dalam perubatan Islam. Berpusat di Pendang Kedah, dan juga ada di Batu Keh tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita bincang bila free. Baik Datuk Seri, baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Saya madang free. Kita ni free saja je sebenarnya. Datuk Seri agak sibuk. Terima kasih banyak Datuk Seri. Okey, alhamdulillah. Saya pun dah sampai ni tuan-tuan. Saya dah sampai dah. Di sini saya nak hantar satu, sebenarnya saya nak hantar dodoi. Satu lagi saya nak hantar daging. Saya setiap tahun saya ada sembelih lembu tuan-tuan. Setiap tahun saya ada sembelih sekok biasanya. Tak termasuk bulan, tak termasuk yang raya haji lah. Yang raya haji tu untuk korban tu dah tentu dah tuan. Tahun ni ada 2 ekor. Ada 2 ekor tahun ni, 2 ekor yang saya akan sembelih. Yang 2 ekor tu bukan saya seorang lah tuan-tuan. Itu yang 2 ekor untuk raya haji tu ada jemaah-jemaah yang masuk, jemaah-jemaah masjid yang masuk sama turut serta ambil bahagian dalam korban tu. Jadi saya tolong uruskan saja. Yang ini kita sendiri. Okey. 7-Eleven. Tutup 7-Eleven ni. Betul-betul depan 7-Eleven ni. Berhenti lah. Okey. Mana kau orangnya? Kejap lagi. Ustazah berjalan. Okey. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sampai sebenarnya. Tapi tak apa, kita boleh terus lagi sementara tunggu. Tu dia dah sampai. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh jumpa lagi. InsyaAllah pada malam ni jam 9.30 malam ni kita sembang lagi, insyaAllah. Kita sembang lagi malam ni pada jam 9.30 malam. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.